Assalamualaikum geng. Bertemu kembali dalam Login React. So, hari ni aku nak cerita pasal apa? Hari ni aku nak cerita pasal jenis-jenis storage yang ada pada smartphone. Kita ada apa? Kita ada eMMC, kita ada NVMe, kita ada apa lagi? Kita ada UFS. Tiga benda ni kan. So, tiga-tiga ni adalah flash memory yang digunakan as storage ataupun simpanan korang. Bukan simpanan duit, tapi simpanan data korang. Ataupun juga dikenali sebagai NAND memory, NAND memory. So aku cerita sikit lah apa itu eMMC ni. So eMMC ni adalah Embedded Multimedia Card. Apa benda pula tu kan. So pada masa mula-mula eMMC keluar ni, pada mula eMMC ni tercipta, pada masa tu dia kira standard lah. Sebab zaman tu adalah zaman low cost. Sebab orang nak phone yang boleh, kalau boleh nak lowkan cost lah. So dia akan pakai eMMC ni sebab dia tidak mahal dan murah. Murah dan bagus lah untuk company-company kan. So itulah yang baiknya eMMC ni pada masa itu. So eMMC ni pertama kalinya dirilis pada 2007, iaitu pada iPhone sendiri. iPhone yang pertama menggunakan teknologi eMMC ni. So tahun ke tahun dia punya speed dia makin bertambah. So sekarang ni eMMC yang paling laju adalah 5.1 tak silap aku. Kalau betul salahkan, dan siapa-siapa yang tahu boleh komen kat bawah. Okay? So tahun ke tahun dia punya speed dia makin bertambah lah. So kalau macam sekarang yang paling latest adalah eMMC 5.1. Itu adalah yang paling laju dah ya guys. Okay, yang kedua, UFO. Bukan UFO UFS. Apa benda pula UFS ni kan? Macam pernah dengar kan? Apa benda UFS ni? So UFS ni adalah Universal Flash Storage. Universal Flash Storage. So sudah pastilah UFS ni adalah lebih laju dan lebih pantas daripada teknologi eMMC. So UFS ni dia boleh write and read dalam masa yang sama. Kalau macam eMMC ni, dalam satu masa tu satu je boleh kerja dia boleh buat. Kiranya kalau macam contohlah, kalau macam UFS ni dalam satu masa tu dia boleh read dan dia boleh juga boleh write. Tak macam eMMC. eMMC sekali tu dia boleh read saja ataupun write saja dalam satu masa tu. So itulah kekurangan eMMC ni. Itu yang menyebabkan UFS ni sangat laju lah. Dan juga UFS ni lebih tenaga efisien. So dia kurang gunakan tenaga, jimat tenaga. Phone korang pun kurang bateri digunakan. So jimatlah bateri phone korang. Macam tu lah. So yang paling latest sekarang adalah UFS 3.1. UFS 3.1 ni aku rasa dah sangat bagus dah sebenarnya. Kita boleh rasa lah feeling dekat apabila kita download, apabila kita nak copy, kita nak cut ke kan, nak move ke, move item benda kan. So benda tu dia nampak smooth je. Itulah yang bagusnya. Okay, so yang ketiga adalah NVMe. November kan, bukan November bukan pronounce dia macam tu. Pronounce dia NVMe ataupun NVM Express ataupun NVM HCI. Oh ya Allah, banyak pula nama dia kan. Benda apa benda ni? Ataupun nama panjang dia Non Volatile Memory Host Control Interface Specification. Panjang gila nama dia kan. So NVMe ni didesain untuk digunakan pada PCI Express berdasarkan NAND SSD, NAND SSD. Dan teknologi ni sekarang dipakai dalam Apple product lah. So Android tak merasa lagi lah NVMe ni. Tapi kalau ada, korang boleh komen dekat bawah bagi tahu ada ke Android yang pakai. Aku rasa tak ada lagi Android yang pakai, sebab Android memang sekarang ni dia pakai UFS. Dia tak pakai NVMe. So kalau kita tengok kan, SSD ni besar sebenarnya. Walaupun yang jenis M.2 tu kan, yang jenis NVMe tu
dia besar sebenarnya, muat ke dalam telefon ni kan. So apa yang Apple buat? So Apple ni dia telah dia buat dia apa tu, dia modify ni, so jadilah custom NVMe yang dibuat oleh Apple sendiri. So kat situ kita boleh tahulah yang NVMe ni telah di custom sendiri oleh Apple untuk dia punya produk lah. So antara tiga ni mana yang bagus? Bagi aku yang bagus ada dua. Dua ni sangat bagus. Dua performa ni agak setanding, iaitu NVMe dengan UFS 3.1. Dua-dua ni setanding dan dua-dua ni juga efisien lah. Sangat efisien, dua-dua ni sangat bagus. So kalau macam eMMC ni, dia tidak ketinggalan. Bukannya orang tak pakai, pada zaman sekarang ini pun dipakai lagi lah eMMC ni. Lagi-lagi untuk phone-phone yang entry level, memang banyaklah phone-phone entry level yang masih memakai eMMC ni. Sebab satu low cost dekat situ, so korang boleh dapat phone yang lebih murah lah. Phone yang lebih murah, korang dapat, mungkinlah dia bagi chipset yang ok sikit, tapi dengan storage eMMC. Bagi aku tak ada masalah, sebab phone entry level ni korang tahu lah, digunakan untuk macam daily usage dengan bateri besar, untuk macam WhatsApp apa semua kan, untuk macam Facebook, untuk korang Zoom meeting ke Discord ke kan. So untuk itu saja, dia bukan nak target pada macam game ke apa. So kalau korang rasa yang mana lebih better, korang boleh komen dekat bawah, bagi tahu aku mana yang lebih better. Bagi tahu pendapat korang yang mana lebih bagus. So sampai di sini saja perkongsian aku hari ini, walaupun pendek, tapi inilah dia perkongsian aku. Jangan lupa like, subscribe dan share, dan jangan lupa Papa Roger gerak dulu.